Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin, muslimat yang dihormati dan dikasihi Allah, saya kasihi sekalian ahli keluarga saya, kedua adik-beradik saya, sahabat handai, kawan-kawan, dan seterusnya pendengar-pendengar yang sudi mendengar apa yang hendak saya sampaikan sebagai sama-sama kita bermuhasabah untuk diri kita, insya-Allah, dalam kita melayari kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Pada hari ini saya nak bercakap sedikit sebanyak tentang kewajipan sembahyang. Sembahyang merupakan satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Yang maksudnya sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Siapa itu orang yang beriman dalam ayat ini? Dimaksudkan ialah allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyang mereka. Muslimin muslimat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang dibacakan sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan salah satu daripada ciri-ciri orang yang berjaya ialah orang-orang yang khusyuk dalam sembahyang, yang akhirnya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang maha hebat, iaitulah di mana mereka akan ditempatkan di akhirat nanti dalam syurga yang tertinggi, iaitu syurga Jannatul Firdaus. Orang yang khusyuk dalam sembahyang, orang yang menjaga sembahyang mereka, orang yang sembahyang dengan penuh ketelitian, dengan penuh fokus, maka Allah akan tempatkan mereka dalam Jannatul Firdaus sinuzula. Tempat tinggal mereka adalah surga Jannatul Firdaus. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, itu dalam surah Al-Ankabut ayat 54. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Kita sudah sedia maklum, sembahyang merupakan rukun agama, salah satu daripada rukun Islam. Sembahyang ini tiang agama yang kukuh, menjadi batu tanda kepada istiqamah dan merupakan anak pintu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salatu imaduddin, dalam satu hadis Nabi beritahu, man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din, atau kama qala. Sembahyang itu merupakan tiang bagi agama.
Barang siapa yang mendirikan sembahyang, dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sembahyang, dia telah meruntuhkan agama. Tiang. Kalau rumah, kalau tak ada tiang, tak boleh dibina rumah itu. Tak kukuh. Tidak ada orang yang panggil tukang buat rumah dia, suruh berbumbung dulu, suruh bertingkap dulu. Kemudian tukang kata, tiang bila nak buh? Taklah buh, buhlah bumbung dulu, buhlah tingkap dulu, tiang kita buh kemudian. Tukang tadi pening. Tukang rumah yang mana pun yang cekap macam mana pun pening. Sebab dia suruh buh bumbung dulu dengan tingkap, tiang tak buh lagi. Begitulah Islam. Dia kena ada tiang dulu nak buat apa pun. Dia semua bergantung di situ. Puasanya, hajinya, bergantung kepada semayang itu, tiang itu. Semuanya bergantung pada tiang. Macam mana rumah tadi, tingkapnya, bumbungnya, semuanya bergantung pada tiang. Kekuatan tiang itu. Begitulah semayang. Semayang ini merupakan tiang bagi agama. InsyaAllah bila kita ada tiang, kita ada kekuatan dalam kita melakukan ibadat-ibadat yang lain. Dan ia merupakan anak pintu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia juga menjadi penolong kepada lahirnya sifat ikhlas. Semayang tadi dia menjadi penolong kepada sifat ikhlas kepada Allah. Menjadi sumber pancaran hidayah dan iman. Di samping dianya menjadi asas kejayaan dunia dan akhirat. Kenapa dia lahirnya sifat ikhlas? Bila sampai waktu semayang, dia semayang. Tak ada siapa suruh dia. Dia ikhlas pergi. Tak ada siapa tarik tangan dia. Keimanan yang ada dalam hati dia, dia pergi dengan ikhlas. Ambil air semayang, dia pergi ke masjid ataupun ke surau atau semayang di rumah. Ikhlas. Tak ada siapa suruh dia. Hati dia sebab apa? Ikhlas dia melakukan kerana Allah, lillahi ta'ala. Bukan dia buat kerana lil isteri, lil bapa mentua. Tak. Dia buat kerana lillahi ta'ala. Itulah sifat ikhlas. Kalau kita buat sesuatu perkara kerana orang, maka dia tidak ikhlas. Kasih sayang nya semakin kuat kepada sembahyang. Bila dia rajin sembahyang, kasih dia kepada sembahyang itu, kasih sayang dia kepada sembahyang itu, hatinya sentiasa berpaut kepadanya. Orang yang istiqamah, yang melazimi, yang kuat pegangannya dengan sembahyang, dia akan timbul kasih dengan sembahyang. Dan dia sentiasa menunggu waktu-waktu sembahyang. Hatinya berpaut dengan sembahyang. Dan jika dia kehilangan waktu sembahyang, contohnya, dia merasa satu kerugian yang amat besar. Contohnya dia terlena. Walaupun dia terlena itu, dia tidak dikirakan sebagai dosa. Kerana dia terlena, jaga-jaga, terlepas waktu. Bukan dia sengaja. Tapi hatinya, ya Allah, rasa sedih. Kerana dia terlepas waktu sembahyang. Satu. Sebab dia kasih dengan sembahyang. Kerana hatinya kasih berpaut dengan sembahyang. Inilah orang-orang yang istiqamah dengan sembahyang. Bersegeralah
kita melaksanakan dengan cara yang paling sempurna dalam melakukan sembahyang ini, sama ada secara zahir dan batin, supaya menunjuk sebagai petanda hati yang kasih kepada Allah dan sebagai petanda kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sembahyang itu, bahawa kita perlu ingat bahawa kita sedang menyembah Allah, sedang kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berbicara dengan Allah. Kita sedang berkata-kata dengan Allah ketika mana kita bersembahyang itu. Sembahlah Tuhan kamu seperti mana kamu melihat Tuhan, melihat Allah. Tidaklah kita dapat melihat Allah, tak sampai peringkat iman kita, dan memang tidak dapat kita melihat Allah. Tapi ada, kata ulama, dia katakan bukan hadis, tapi kata-kata ulama, sembahlah Tuhan. Kata setengah orang, dia bukan kata hadis, tapi dia mempunyai pengertian yang besar. Sembahlah Tuhan kamu seolah-olah kamu melihat Tuhan. Melihat dari segi, bukan segi mata zahir dah. Melihat ni makna kekuasaan Allah. Menghayati kekuasaan Allah dalam hati kita. Maka di situ kita akan sembah Allah dengan penuh khusyuk. Dengan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, kita nampak kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita tidak dapat melihat Allah, dan memang pun kita tidak dapat melihat Allah, ingatlah Allah melihat kita ketika kita sembahyang. Allah melihat kita ketika kita sembahyang. Maka apabila kita timbul perasaan itu, maka akan khusyuk. Tuhan melihat kita sembahyang. Kalau kita sampai peringkat sembahyang seolah-olah yang kita melihat Allah, lagilah itu taraf orang yang hebat lah. Para nabi-nabi, bukan makna dia nampak Allah dah, di situ dia terbayang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah ada di hadapannya. Dia sedang melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Timbul kegurunan dalam hatinya. Dan jika sekiranya kita tidak sampai ke tahap itu, cukuplah kita sampai ke peringkat Allah sedang melihat kita. Dan memang pun Allah melihat kita sembahyang. Jadi timbullah khusyuk dalam sembahyang. Tidaklah kita bermain-main dalam sembahyang. Main-main sembahyang ni maknanya kita sembahyang dalam keadaan leka, dalam keadaan lalai. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melenggah untuk menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala, merasa berat dalam melaksanakan ibadah, merupakan petanda kosongnya hati dari mengingati dan kasih kepada Allah, dan menandakan hatinya terlalu mabuk dengan cinta kepada dunia. Dia rasa berat nak sembahyang, berat nak sembahyang, menunjukkan bahawa hatinya kosong dari mengingati dan kasih kepada Allah. Jika kita kasih kepada seseorang, memang kita akan sering bertemu. Asal telefon saja, jumpa selalu. Kalau kita kasih kepada seorang wanita, perempuan atau kekasih, tak kira lelaki perempuan, jika bertemu dengan orang yang kasih, berjanji
Kalau berjanji pukul 4 tu, pukul 3.30 dia pergi dah. Sebab kasih dia. Tapi kasih kita kepada Allah hendak melebihi daripada itu. Maka apabila begitu, maka dia akan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak melengah-lengahkan sembahyangnya itu. Hati dia tidak ada rasa berat untuk nak menunaikan kewajipan sembahyang, sebab dia akan menyembah kekasih yang dia rindui, yang dia akan berjumpa, yang akan menjemputnya, yang telah menjadikannya, dan dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti, yang akan mengambil nyawanya. Maka di situ timbul rasa kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kita pertama sekali adalah letakkan cinta kita kepada Allah. Walaupun kita kasih kepada makhluk, kita kasih kepada isteri, kepada ayah, kepada mak, kepada anak-anak, kita kasih. Tetapi letakkan kasih kita kepada Allah SWT dan Rasul di tempat pertama dan di tempat yang kedua. Itu adalah menunjukkan tanda iman yang kuat, iman yang sebenar. Bukan kasih kepada Allah diletakkan di tempat yang nombor 3, nombor 4. Kasih kepada makhluk diletakkan nombor 1, nombor 2. Ini salah. Kita letakkan kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul di tempat yang pertama dan yang kedua. Dan kemudian kepada ibu bapa, isteri dan seterusnya. Muslimin muslimat yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala, sembahyang yang hakikatnya, yang hakiki, yang sebenar, sembahyang nilai dan diterima isi Allah hanyalah sembahyang yang didirikan dalam waktunya. Kita sembahyang dalam waktu dia, bukan di luar waktu. Dipenuhi dengan segala syarat, disempurnakan segala rukun-rukunnya, dan dijaga adab-adabnya, adab-adab dalam sembahyang. Di samping disematkan ketulusan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang dalam melaksanakannya, tidak kelang kabut, sehingga tidak ada tamak ninah. Ada rukun yang perlu pada tamak ninah, tidak ditamak ninahnya kerana terlalu cepat, kerana sibuk, maka tidak sempurna sembahyang itu. Tenang, sembahyang ini kita kena tenang, sebab kita nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita merasai kehebatan dan keagungan Tuhan. Tuhan yang mencipta, Tuhan yang maha pencipta. Dalam sembahyang tadi kita rasa kegerunan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berhadapan dengan Allah, kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang sembahyang dalam waktunya, di samping ia menyempurnakan wuduknya, menyempurnakan qiyamnya, khusyuknya. Qiyam ni mana berdirinya, diri betul tu. Khusyuknya, rukuknya dan sujudnya, pasti sembahyang itu keluar dalam keadaan putih berseri. Kharajat wahiyya bayda, sembahyang itu keluar dalam keadaan putih berseri di akhirat nanti. Seraya ia berkata, sembahyang tadi berkata, hafizakallahu kama hafiztani. Sembahyang tadi dia kata kat kita di akhirat nanti, mudah-mudahan Allah SWT pada hari ini memelihara kamu seperti mana kamu memelihara aku masa di dunia dulu. Dulu kamu memelihara aku dalam sembahyang tadi, kamu khusyuk, hati kamu jaga aku, hati kamu jaga aku dalam sembahyang ni. Maknanya kamu khusyuk sungguh, jaga aku dalam sembahyang. Maka
Maka pada hari ini mudah-mudahan Allah melihara kamu seperti kamu melihara aku. Kamu pelihara aku, kamu jaga aku dalam semayang supaya tidak jadi lalai dalam semayang. Maka pada hari ini aku doa kepada kamu, Allah akan menjaga kamu seperti kamu menjaga aku. Malah semayang tadi menjadi pembela kita di hari akhirat. Kalau kita semayang main-main, semayang tadi dia akan menjadi bala pula bagi kita di hari akhirat. Dia mengatakan kamu main-main dengan aku di dunia dulu. Maka di hari ini kamu tunggulah nasib kamu. Apa yang Allah akan lakukan kepada kamu. Aku tidak boleh menolong kamu. Kamu tidak menjaga aku ketika di dunia dulu. Jika kita melihat suasana hari ini, krisis-krisis yang melanda masyarakat semua peringkat, kadang-kadangnya amat meresahkan kita. Dalam kebimbangan kita terhadap peningkatan kes-kes jenayah, akhlak, hilang adab budaya dan sopan, kita juga turut bimbang dengan krisis solat yang melanda masyarakat. Tak kira muda, tak kira tua, sembahyang 5 waktu yang menjadi kewajipan kepada kita umat Islam kadang-kalanya diabaikan, semakin dilupakan dan ditinggalkan. Krisis ini semakin hari semakin menjadi-jadi. Kadang-kadang pasar malam lebih ramai di waktu maghrib itu. Lebih ramai daripada orang yang pergi sembahyang maghrib di surau. Dekat pasar malam tu ada surau. Tapi lebih ramai lagi orang yang ada di pasar malam padahal azan telah berkumandang. Adakah patut hanya dengan beralasan sibuk dengan kerja, dengan mencari perkara-perkara yang perlu kita nak beli, sehingga kita melengahkan sembahyang? Apakah hanya dengan beralasan tidak tahu cara sembahyang kita tidak sembahyang? Sembahyang ditinggalkan kerana kononnya kita tidak tahu sembahyang, kita tinggalkan sembahyang. Lebih malang lagi ada yang beranggapan, dia beranggapan apa? Sembahyang itu hanyalah untuk orang-orang masjid dan pak-pak lebay. Prinsip dan ajaran Islam yang semakin ditinggalkan dan dilupakan oleh umat Islam menyebabkan mereka merasa janggal. Apabila mereka nak sembahyang tu merasa janggal, segan. Inilah perkara-perkara yang perlu kita pandang serius. Bagi kita yang faham agama sedikit sebanyak, yang kita ada anak, ada tanggungjawab, kita ada anak, kita ada adik-beradik, kita tegur. Tanggungjawab kita tegur. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Suruh mereka sembahyang, ajar mereka sembahyang. Rasulullah SAW menyatakan bahawa inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya perkara yang pertama dihisap terhadap seseorang hamba pada hari akhirat kelak adalah sembahyangnya. Sekiranya baik sembahyangnya, sesungguhnya ia mendapat kejayaan. Jika rosak sembahyangnya, pasti dia berada dalam kerugian.
Ini hadis riwayat Tirmizi. Ini hadis Rasulullah. Satu bancian pernah dibuat dahulu terhadap pemuda-pemuda. Dengan ikhlas mereka menjawab dan kedapatan daripada hasil kajian itu, ramainya mereka yang tidak menunaikan sembahyang, dan ada di kalangan mereka ramainya sembahyang tidak cukup 5 waktu. Ini merupakan satu tahap yang amat kritikal. Golongan-golongan pemuda yang akan mewarisi negara tidak menjadikan sembahyang itu sebagai suatu keutamaan, satu kewajipan. Dia rasa dia nak tinggal, dia tinggal. Dia rasa nak sembahyang, dia sembahyang. Dia tidak menjadikan satu keutamaan dan satu kewajipan yang difardukan oleh Allah. Ini perkara yang serius, yang perlu diambil tanggungjawab oleh masyarakat, oleh badan-badan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab. Kalau di sekolah guru-guru mengajar anak-anak muridnya sembahyang dengan kelas jaqafnya, dengan qim salatnya. Kadang-kadang sebelum pulang ke sekolah, pastikan anak sembahyang dulu, pelajar sembahyang dulu. Waktu kafar, waktu belajar kafar petang, sembahyang dulu asar. Tapi bila pulang di rumah, tanggungjawab itu perlu dipikul oleh ibu bapa. Makna sekolah dan rumah saling bekerjasama dalam mendidik anak kita untuk mendirikan sembahyang. Bukan tanggungjawab guru saja. Jangan serahkan sembahyang ini ataupun agama, urusan-urusan pendidikan agama ini hanya kepada guru sekolah. Dia menjadi tanggungjawab semua, rumah dan sekolah. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Murru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'." Yang maksudnya, suruhlah anak-anak kamu mendirikan sembahyang ketika mereka berusia 7 tahun. 7 tahun suruh. Ajar mereka. Pukulilah mereka jika mereka ingat ketika mereka berusia 10 tahun. Pukul bukan pukul yang menyakitkan, tidak. Pukul yang menyedarkan mereka. Bukan pukul ambil tali pinggang, ambil kayu, pukul sehingga patah kaki. Tidak, bukan. Pukulan yang menyedarkan mereka. Kadang-kadang duit kita, anak kita ambil, kita pukul teruk. Anak-anak kita ambil duit, kita pukul lebam kawan tu, kerana ambil duit. Tapi tak sembahyang, bukan sampai peringkat tu. Pukul tak sampai macam tu. Kerana harta, kerana kemandaan, anak kita ambil duit, contoh, kita pukul tak sangka. Tapi bila sembahyang nak pukul sikit pun tak mau. Ini satu perkara yang perlu kita fikirkan. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka ketika mana mereka berusia 10 tahun. Pisahkan tempat tidur antara lelaki dan perempuan. Rasulullah ajar cukup elok dah. Islam ni cukup elok, lengkap. Jika sekiranya kita berbangga dengan kejayaan anak-anak dalam akademik, kita bangga dengan kecemerlangan mereka dalam akademik. Kalau UPSR 5A, SPM dapat 11A, 10A. Kita bangga, dan semua memang kita berbangga. Semua guru berbangga, semua ibu bapa berbangga. Sepatutnya kita juga hendakkan mereka berbangga dengan sembahyang mereka. Di samping kejayaan akademik, mereka juga berjaya dalam menunaikan tanggungjawab mereka sebagai hamba Allah dengan menunaikan kewajipan sembahyang. Jika sekiranya kita berbangga dengan pengiktirafan dan pun anugeraan yang diberikan
kepada anak-anak mereka, kepada mereka tentang kejayaan mereka. Sepatutnya kita lebih gembira dengan pengiktirafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa pengiktirafan Allah? Allah berikan mereka pengiktirafan sebagai seorang yang mendirikan sembahyang, yang Allah janjikan syurga, yang Allah janjikan tempat yang baik, yang Allah janjikan mereka itu di kalangan orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, orang yang berjaya, orang yang beriman yang berjaya di dunia. Allah iktiraf mereka kejayaan. Jika kita dalam akademik kita berjaya, dalam agama pun kita berjaya, Masya Allah. Inilah yang kita harapkan. Betapa kecewanya kita sekiranya mereka mendakwa raya kita, menjadi pendakwa raya kita di hadapan Allah. Jika kita tidak ajar mereka tentang sembahyang, di akhirat nanti mereka akan mendakwa kita. Ketika mana kita nak masuki syurga contohnya, mereka menarik kaki kita. Mereka tarik kaki kita. Mereka tarik kaki kita yang mengatakan ayah tak boleh masuk syurga lagi. Dulu ayah tidak pernah mengajar saya masuk syurga. Ayah tidak pernah mengajar saya semayang. Ayah tak pernah suruh saya semayang. Ayah saja yang semayang. Hari ini tiba-tiba ayah nak masuk syurga. Tanggungjawab ayah kepada saya abaikan. Maka ketika itu ayah tadi tidak dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, kerana kelalaiannya di dunia dahulu mengabaikan tanggungjawabnya kepada anaknya. Sebab anaknya merupakan satu tanggungjawab yang diwajibkan oleh Allah. Itu juga isterinya. Jika mana suaminya nak masuk syurga, isterinya akan menariknya. Jangan masuk syurga. Kamu tinggalkan kami di luar. Kamu tak boleh masuk syurga. Kamu nak biarkan kami masuk neraka. Sedangkan kamu nak masuk syurga seorang-seorang. Masa dunia dulu kamu tidak mengajar kami, tidak menyuruh kami untuk melakukan ibadah. Jadi semasa di dunia ini, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala tadi, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ajaklah anak isteri kita lakukan sembahyang, terlepas tanggungjawab kita dari akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa Isra, Rasulullah SAW Isra Mi'raj dalam bulan Rajab, ketika Nabi dibawa oleh malaikat Jibril melintasi satu kaum yang sedang menghantuk kepala mereka ke batu. Setiap kali kepala mereka pecah berderai, ia kembali keadaan asal. Pecah jadi baik, elok balik. Pecah, elok balik. Berhantuk kepala. Berulang kali mereka menghantuk kepala. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapakah mereka ini?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Haula'il ladzi natasaqalat ru'usuhum 'anis salatil maktubah." Mereka itulah golongan yang berat kepala mereka untuk sujud, menunaikan sembahyang 5 waktu. Hadis riwayat Bazzar. Mereka itu ya Rasulullah yang hantuk kepala tu, menyesal. Sebab dulu mereka tak sembahyang, lepas berat kepala nak sembah Allah. Hari ini mereka menyesal, mereka hantuk kepala. Hantuk pecah, elok balik hantuk pecah. Itulah balasan Allah. Dalam Isra Mi'raj ni banyaklah Nabi tengok bentuk-bentuk balasan yang Allah berikan kepada manusia yang tak beriman kepada Allah. Imam Ibn Hajar Al-Haythami telah menyebut dalam satu kitab tentang seorang salaf yang pernah menceritakan kisah
yang dialaminya ketika dia telah mengemumikan jenazah saudara perempuan ya, semasa dia semasa dia mengemumikan jenazah tersebut, dia telah keciciran bungkusan yang berisi wang tanpa disedari dalam kubur tersebut. Jatuh duit dia, beg duit dia jatuh dalam kubur. Selepas selesai urusan pengumian, orang ramai beredar pulang. Baru dia sedar perkara tersebut. Lantas dia kembali ke kubur dan digalinya semula kubur tersebut. Dengan kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, Imam Ibn Hajar, dia menceritakan. Kemudian dia ambil balik, dia korek balik kubur tadi, nak cari ambil kopek dia, dompet dia. Isdarinya buku satu ada dalam kubur tu. Lantas dia gali semula. Dalam dia gali-gali itu, dia dapati api sedang menyala dalam kubur tu. Dia gali-gali itu, tak ada nak ambil dompet dia lagi. Api sedang menyala. Dalam keadaan terkejut, dia menimbus kubur itu semula. Dia terkejut, dia timbul balik. Kemudian dia beredar pulang. Dia bertanya kepada ibunya tentang keadaan saudara perempuannya semasa hidupnya. Dalam keadaan tak esak-esak, menangis tak esak-esak, ibu tua menyatakan bahawa anak tersebut semasa hidupnya selalu meringan-ringankan semayang dengan melengah-lengahkan hingga ke akhir waktu. Masya Allah. Inilah keadaan orang-orang yang selalu meringan-ringankan semayang, melengah-lengahkan semayang. Itu orang semayang, melengah-lengahkan semayang. Sampai begitu balasan dia. Bagaimana orang yang tak semayang langsung? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang semayang. Bagi orang yang semayang, Allah bagi apa? Neraka wail. Semayang yang macam mana? Alladzina hum an salatihim sahun. Dia semayang dalam keadaan lalai. Dia semayang tapi dia lalai. Neraka wail. Lalai ni, dia semayang, ingat sana, ingat sini. Dalam keadaan dia tak tahu kata dia semayang, tapi dia tak tahu kata dia semayang. Tak tahu. Habis begitu ya. Tak ada rasa kelazatan semayang. Lalai. Neraka wail dalam firman Allah sebut. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun. Dan neraka wail juga bagi orang semayang, riak dalam semayang, menunjuk-nunjuk dalam semayang. Neraka wail. Bagaimana orang yang tak semayang? Semayang kalau dia riak pun neraka wail. Yang tak semayang, wala'iyahzubillah, tak tahu nak abang lah. Terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak sampai ilmu kita. Tapi itulah Allah sebut. Allah sebut orang yang semayang tapi lalai, neraka hukumannya. Neraka wail. Bagi yang tak semayang, wallahu a'lam. Pendek kata lebih dahsyat lah. Adat kata lebih dahsyat lah. Yang semayang, yang lalai, yang riak pun hukuman neraka wail. Yang tak semayang lebih dahsyat lah. Hanya kepada Allah kita berserah. Dan kemudian apakah hikmah yang terdapat dalam kewajipan semayang ni? Banyak. Antaranya semayang menyedarkan kita matlamat hidup yang hakiki bahawa kita hamba Allah. Kita hamba Allah. Bila kita semayang, kita takbir, Allahu Akbar. Tangan kita tu letak dua cuping telinga. Dua-dua angkat. Ibarat kita surrender. Angkat tangan, surrender kepada Allah. Aku ni hamba-Mu, ya Allah, aku surrender. Macam orang tentera.
Kalau angkat tangan tu, kalau musuh datang, angkat tangan, surrender ni habis lah. Serah diri. Jadi kita pun sembahyang serah diri kepada Allah. Allahu Akbar. Letak dua tangan, dua cukup telinga. Kita surrender kepada Allah. Walaupun apa pangkat kita, kita surrender. Kita menyerah diri kepada Allah. Allahu Akbar. Engkau lah yang maha besar, ya Allah. Kemudian dalam sembahyang tadi juga kita mengulang ucapan Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah aku sembah, dan akan dikau lah aku minta tolong. Kita ulang berkali-kali. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Kita ulang berkali-kali. Kalau sembahyang satu hari 5 kali, satu hari 5 waktu, setiap waktu kita baca Fatihah, kita ulang ucapan yang sama. Kita minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Kita minta tolong kepada Allah. Tunjukkan jalan yang benar. Padamu kadang kau lah aku sembah. Maka di situ akan timbul rasa ketaatan kita kepada Allah. Kasih sayang kita kepada Allah. Kita minta berkali-kali sampai akhir umur. Semayang ni, kita semayang sampai akhir umur. Bukan ada had, bukan ada umur pencen. Semayang tak ada pencen, kerja ada pencen. Semayang tak ada pencen. Semayang ni pencennya mati. Mati, habis semayang. Jadi kita minta kepada Allah. Setelah satu hari 5 kali. Waktu subuh kita dah minta. Tengah hari kita minta lagi. Petang minta lagi. Maghrib minta lagi. Isya kita minta lagi. Allahu Akbar. Allah tu maha pemurah. Allah tu maha pemurah. Penyayang. Maha penyayang. Dia akan bagi. Dia akan tolong. Dia akan bantu. Bagi orang yang semayang ni, dia akan tolong. Tapi pertolongan itu, masa itu Allah yang tentukan, bukan kita yang tentukan. Oleh itu, sembahyang ini salah satunya akhirnya ialah dia melupuskan dosa kita sehari itu. Kalau satu hari itu 24 jam tu dia boleh melupuskan dosa kita. Mana dosa kita tidak banyaklah, setiap hari kita cuci. Kalau baju kita kotor, setiap hari kita cuci, tak banyaklah. Bersihlah baju kita. Berbanding dengan setahun sekali baru kita basuh. Puasa baru, akhir raya baru nak pergi sembahyang. Setahun. Baju tadi macam mana? Setahun sekali baru nak basuh. Ini sembahyang 5 waktu ni 5 kali kita cuci. Ibarat Nabi kata, adakah kamu tahu jika sungai yang mengalir di hadapan pintu seseorang, di pintu seorang kamu, di pintu rumah kamu mandi daripadanya setiap kali 5 kali. Depan pintu rumah kita ada sungai dan kita mandi 5 kali sehari. Maka masih tinggal lagikah kotoran dan daki dalam diri kita? Kata Rasulullah ni. Para sahabat bertanya, sedikit pun kotoran tidak tinggal. La yabqa min daranihi syai'. Lalu Nabi bersabda, fakazalika mislu salah, fakazalika mislu salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Lalu Nabi bersabda, begitulah juga seumpama semayang 5 waktu. Dengan semayang tersebut, Allah akan menghapuskan segala kesalahan kamu yang kamu lakukan. Daripada zuhur pergi ke asar, Allah hapuskan dosa. Asar ke maghrib, jika ada dosa, Allah hapuskan dosa. Mana setiap waktu. Memang kita manusia tidak dapat lari daripada dosa. Dosa-dosa kecil, termasuk juga dosa besar. Dosa besar ni kita bertaubat. Dan memang dah semayang tu kita bertaubat. Lepas semayang kita minta doa kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah. Dosa-dosa kecil ni dengan kita semayang pun dah terlerai dosa kecil itu. Ambil semayang dengan istighfar. Dosa besar kita bertaubat kepada Allah SWT. Jadi orang yang semayang ini dosanya
habis. Ibarat mandi 5 kali sehari. Mana ada lagi badan dia kotor. Dia menghapuskan segala kesalahan. Cukuplah dengan peringatan dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Cukuplah dengan peringatan yang Rasulullah SAW sampaikan panduan kepada kita. Marilah kita muhasabah terhadap segala amalan yang kita lakukan. Bagaimanakah tahap kita dalam sembahyang ini? Marilah kita sama-sama luangkan masa kita untuk mengikuti ilmu-ilmu yang ada kaitan dengan sembahyang, untuk kita menambah lagi kefahaman kita terhadap Islam dan dapat mempertingkatkan lagi kualiti sembahyang kita dan ibadat kita. Di samping kita tidak mengabaikan pendidikan terhadap ahli keluarga kita. Mudah-mudahan kita mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa mendirikan sembahyang, dan juga zuriat turunan kami di kalangan orang yang sentiasa mendirikan sembahyang. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, terimalah doa-doa kami. Sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah itu adalah daripada kelemahan, kefakiran ilmu yang ada pada saya. Mudah-mudahan kita semuanya insya-Allah tergolong di kalangan ahli-ahli orang yang mendirikan sembahyang. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah, petunjuk pada kita dan ahli keluarga kita. Allah beri kekuatan kepada kita. Allah beri kelazatan iman kepada kita. Hanya sekadar itulah. Sekali lagi saya mohon kemaafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.